Biasanya tahun 1874 dianggap sebagai permulaan sejarah perak moden kerana pada tahun itu perjanjian Pangkor ditandatangani dan British mulai campur tangan di Perak. Tetapi kalau dilihat dari segi aspek sosioekonomi, mungkin pertengahan abad ke-19 boleh juga dianggap sebagai permulaan sejarah moden Perak kerana perlumbungan biji timah sudah bermula dengan begitu pesat sejak 1830-an. Jadi ramai orang Cina mula datang dan duduk di kawasan Larut Matang dan dengan secepat mungkin mereka dapat mengeluarkan banyak biji timah yang diekspor ke barat melalui Pulau Pinang dan Singapura. Jadi masyarakat Perak pun sudah mula berubah walaupun tertumpu kepada kawasan Larut Matang saja. Jadi kita dapati kemudian pada penghujung abad ke-19 pertanian pula menjadi semakin penting dan orang India dibawa sebagai buruh. Jadi keseluruhannya abad ke-19 itu boleh dianggap sebagai masa yang paling penting dalam sejarah moden Perak. Lebih kurang mulai 1830-an orang Cina sudah mulai menguasai ekonomi Perak kerana biji timah begitu penting. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, biji timah banyak dibeli oleh negara barat, oleh Britain, yang kemudian Britain yang mengekspor biji timah dari tanah Melayu ini ke Amerika. Jadi keadaan macam saya kata bukan hanya berubah kerana ekonomi, tapi masyarakat pun sudah berubah. Sudah ramai orang bukan Melayu tiba dan mereka selalu bergaduh. Sehingga Menteri Larut itu terpaksa membawa askar India untuk mengawal keadaan di situ. Jadi kita dapati orang Melayu sendiri kerana kurang terlibat dalam ekonomi moden itu terpaksa bergantung kepada keadaan semula jadi, iaitu mereka banyak menangkap ikan di sungai dan makan buah-buahan di hutan, ya. Mereka pun belum lagi menanam padi. Hanya British kemudian yang memulakan tanaman padi, skim tanaman padi di Perak, ya. Mula-mula di Krian, kemudian di Sungai Manik, di Hili Perak. Dan bila skim menanam padi itu dimulakan, orang Melayu yang tak biasa, ya, dengan tanaman padi, dulu orang ingat orang Melayu pada awalnya adalah petani, bukan. Pada zaman dahulu orang Melayu adalah pedagang. Mereka duduk di tepi pantai, bukan di tepi sungai, ya. Hanya kemudian mereka terpaksa berundur kerana ramai orang luar datang dengan sistem yang baru, ya. Jadi orang Melayu tak mau, tak biasa menanam padi. Tapi dengar ceritanya, ialah mencari rezeki di sini melalui
bercucuk tanam lah, atau sawah atau cucuk lain-lain ni lah untuk apa harian, makanan harian ni selain daripada padi lah, bendang. Jadi orang pihak British membawa orang Banjar dari Banjarmasin untuk menanam padi di Krian dan di Sungai Manik. Jadi kita nampak lagi satu kaum baru, dan orang Banjar itu memang sehingga masa Perang Dunia Kedua tidak dianggap oleh pihak British sebagai orang Melayu. Dalam sensus yang dilakukan, orang Melayu dipanggil The Malays. Yang lain yang berasal dari gugusan Kepulauan Melayu itu dipanggil Other Malaysians. Jadi orang Banjar, orang Boyan, orang Rawa, orang Bangka Ulu, itu semua dipanggil Other Malaysians. Itulah keadaan yang telah bermula pada abad ke-19. Terutama sekali dalam bidang perlombongan. Sebelum tamatnya abad ke-19, pihak yang terlibat sudah perlu mencari teknik yang lebih saintifik. Jadi bila sains diperkenalkan, keadaan memang masyarakat memang berubah, ya. Kerana pihak British, pihak Barat, ya, dapat menggunakan teknik sains yang lebih berkesan mulai lebih kurang 1912. Syarikat Barat sudah dapat melebihi syarikat Cina. Jadi mulai lebih kurang 1912 dengan beransur-ansur pihak Barat yang menguasai perlombongan biji timah. Pihak Barat bukan bererti British. Sebab ramai orang Jerman datang, orang Perancis datang, dan orang Jerman dan Perancis dapat mengalahkan pihak British. Jadi keadaan di Perak memang sangat menarik, dan juga lebih kurang pada penghujung abad ke-19 didapati biji timah di kawasan larut matang semakin kurang. Dan mereka dapati di daerah Kinta lah banyak biji timah. Jadi kemudian sebahagian besar kegiatannya berpindah ke daerah Kinta. Dan di situlah muncul Ipoh sebagai pusat pentadbiran dan sebagai bandar yang paling kaya. Sebenarnya pernah disebutkan oleh seorang wartawan Amerika pada 1920-an bahawa Ipoh adalah bandar yang paling kaya di seluruh tanah Melayu. Dan juga kita dapati kemudian di Ipoh lah pendaftaran kereta motor yang pertama dilakukan. Oleh sebab itu kita dapati dalam lesen kereta motor, Perak diberi abjad A. Ramai orang tak tahu mengapa Perak dapat A. Kemudian baru Selangor dapat B. Dan sekarang Kuala Lumpur adalah di bawah wilayah persekutuan, diberi W. Ipoh juga dianggap bandar pertama dirancangkan. Seorang
dari New Zealand itu diberi tugas merancangkan bandar Ipoh. Jadi kalau kita bandingkan bandar Ipoh dengan bandar lain di Semenanjung Tanah Melayu ini, memang bandar Ipoh yang paling kemas kerana dirancangkan. Surat khabar pertama dalam bahasa Inggeris di negara ini bermula di Pulau Pinang. Tapi di Perak, Taiping dulu. Taiping pada penghujung abad ke-19 sudah ada Perak Pioneer. Kemudian pada awal 1930-an baru ada Times of Malaya di Ipoh. Jalan kereta api yang pertama sepatutnya ada di Johor. Tetapi Johor sudah mula membina jalan kereta api pada 1869. Tapi ada menghadapi masalah. Kemudian Perak yang berjaya dan kereta api dari Port Well ke Taiping bermula perkhidmatan pada 1882. Jadi lebih awal daripada jalan kereta api dari Kuala Lumpur ke Klang. Bila negeri Melayu ini semakin maju, jadi pihak British nampak untuk masa depan perlu ada orang tempatan yang boleh menguasai pentadbiran. Tak boleh berharap pada ramai pegawai British datang dari Britain. Jadi pertama sekali pihak British mahu memberi latihan kepada anak raja. Kerana dalam masyarakat Melayu, pembesar tu, terutama sekali kerabat diraja, boleh menguasai masyarakat dengan berkesan. Jadi dua orang yang pertama dihantar ke sekolah Inggeris, iaitu Raffles Institution di Singapura, ialah putra Sultan Abdullah, Raja Mansur dan Raja Chulan. Kemudian pihak British juga menggalakkan penubuhan sekolah Inggeris di bandar-bandar yang lebih besar seperti Taiping, Teluk Anson, Ipoh, Kampar. Ya. Jadi kita dapati pada penghujung abad ke-19 sudah mula ada sekolah Inggeris. Dan kebanyakan murid di sekolah Inggeris masa awal itu ialah budak Cina. Kerana mereka nampak ya bagaimana pentingnya pelajaran moden. Kerana di China pun sudah bermula. Ya. Orang Melayu tak begitu sanggup belajar di sekolah Inggeris kerana mereka takut di sekolah Inggeris nanti agama Kristian disebarkan. Jadi British menubuhkan sekolah Melayu untuk orang Melayu. Hanya satu perkara yang British anggap sangat penting. Orang Melayu mesti digalakkan melibatkan diri dalam sukan moden. Sukan moden itu dianggap sebagai budaya moden. Jadi kita dapati di setiap kampung, di setiap sekolah Melayu memang ada padang bola sepak. Dan bila British menubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, British memberikan padang sukan yang terbesar di seluruh semenanjung Tanah Melayu di Tanjung Malim.
Jadi Padang itu masih ada, sekarang di UPSI, itu Padang yang paling besar. Dan kemudian kita dapati sebelum Perang Dunia Kedua, ramai orang Melayu bermain bola sepak. Dan di antara yang paling terkenal ialah pemain dari Singapura. Di Singapura pada awal abad ke-20 saja sudah ada tak kurang daripada 50 klub bola sepak Melayu. Jadi keadaan itu sangat menarik kerana pihak British cuba nak melarang orang Melayu melibatkan diri dalam politik. Kerana mereka dapati kalau mereka terlibat dalam politik, nanti seperti orang India, mereka akan menentang British. Jadi keadaan di Perak sebagai negeri yang paling moden lah, tak ada kekacauan. Dan hubungan kaum pun bukan masalah. Sehingga masa tamatnya Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang kita dapati ialah sepanjang abad ke-19 dan masuk ke abad yang ke-20 sehingga Perang Dunia Kedua, Perak semakin maju. Walaupun pihak British memilih Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran, negeri Melayu bersekutu. Tapi sesiapa yang datang melawat tanah Melayu akan memuji Perak. Kampar di Perak sudah menjadi bandar yang keempat besarnya di seluruh tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya sejarah negara ini tidak diutamakan, jadi golongan muda tak tahu ini semua lah. Macam British berasaskan pengalaman di India sudah meneka kalau orang tempatan ini diberi peluang untuk menuntut ilmu barat, tentu satu masa nanti mereka akan bangkit menentang British. Dan ini berlaku. Walaupun di sini mereka tidak menggunakan kekerasan seperti di India. Di Perak misalnya, ramai orang tahu tentang Maktab Melayu Kuala Kangsar. Tapi mereka tak tahu tentang sekolah Clifford yang sebenarnya ada di depan Maktab Melayu Kuala Kangsar. Dan sekolah itu banyak menghasilkan pemuda yang berkebolehan. Di antaranya ialah kemudian Tun Sufyan Hashim. Dan seorang lagi yang sangat terkenal, Raja Tun Moha. Pada tahun 1934, bila pasukan hoki Perak berlawan dengan pasukan hoki Negeri Sembilan, 9 orang pemain Perak adalah murid sekolah Clifford Kuala Kangsar. Dan kemudian sarjana yang pertama dari kerabat diraja yang memenangi apa yang dipanggil Queen Scholarship, memang orang Perak juga. Dia itu adalah abang kepada Raja Tun Moha, namanya ialah Raja Zahar bin Raja Badiuzzzaman. Tapi sayangnya beliau meninggal dunia di England masa Perang Dunia Kedua. Jadi sekarang sudah dilupakan. Jadi banyak aspek sejarah Perak ini
belum lagi ditulis. Kerana selain daripada Raja Tun Moha, Raja Zaha, Tun Sufyan Hashim, ada juga Aminuddin Baki, ya, Mustafa Al-Bakri. Ini semua yang pernah belajar di sekolah Inggeris dan kemudian menjadi pentadbir yang terkenal. Macam saya kata tadi, bila pihak British datang ke Tanah Melayu, mereka sudah ada pengalaman di India. Mereka mula menguasai India pada pertengahan abad ke-19. Dan pada awal abad ke-20 saja, kerana mereka mula-mula memberi peluang kepada orang India untuk belajar bahasa Inggeris dan sebagainya, orang India sudah bangkit menentang pihak British. Itu pun kerana pihak British pernah menubuhkan tentera di India yang menggunakan orang India. Jadi bila mereka datang ke Tanah Melayu, mereka dapati masyarakat Melayu begitu tenang kerana keadaan dapat dikuasai oleh kerabat diraja. Jadi British tidak mahu mengusik keadaan itu. Jadi biar kerabat diraja seterusnya menguasai masyarakat Melayu, tapi pilih di antara mereka yang berkebolehan, memberi peluang kepada mereka untuk belajar bahasa Inggeris dan juga melibatkan diri dalam bidang sukan. Ya. Macam saya kata, mereka dapati orang Melayu begitu suka bermain bola sepak. Dan bukan itu saja. Kemudian timbul juga seorang Melayu yang begitu terkenal dalam bidang tinju. Dia pernah berlawan di luar Tanah Melayu, di Australia dan sebagainya. Memang sangat terkenal masa itu. Dia gunakan nama Tiger Aman. Jadi kita dapati dasar British itu yang bertujuan mengekalkan struktur masyarakat Melayu, sistem adat istiadat yang lama itu sangat berjaya. Mereka dari awal lagi pernah mengatakan, we do not want the Malays to be like the Bengali Babu. Kerana Bengali Babu selalu lawan dengan British. Itulah keadaannya. Dan orang Melayu yang tak mampu pergi ke sekolah Inggeris, kalau menunjukkan kebolehan, dihantar oleh pihak pemerintah. Hanya mereka dikehendaki belajar 4 tahun di sekolah Melayu, dan kalau mereka menunjukkan kebolehan, mereka dibenarkan masuk sekolah Inggeris. Hanya pihak British mengadakan kelas yang dipanggil Special Malay Class, SMC. Jadi dari sekolah Melayu mereka mesti belajar 2 tahun di SMC, kemudian baru meneruskan pelajaran dalam bahasa Inggeris. Mengikut tradisi sistem beraja di Tanah Melayu, yang paling penting ialah masa tertubuhnya Kerajaan Melaka. Kerana mengikut tradisi juga, Kerajaan Melaka ini ditubuhkan oleh Paramiswara. Paramiswara ialah salah seorang daripada kerabat diraja Kerajaan Sriwijaya. Pada suatu masa yang lebih awal, Iskandar Zulkarnain pernah menakluki satu kawasan di India.
dan keturunan Iskandar Zulkarnain kemudian turun ke Sumatera dan menubuhkan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerana Parmeswara memang dari kerabat diraja Sriwijaya yang menubuhkan kerajaan Melaka, jadi daulat Melaka itu dikatakan berasal dari Iskandar Zulkarnain. Dan mulai masa itu di semenanjung Tanah Melayu, daulat Melaka itu, yaitu daulat yang berasal dari Iskandar Zulkarnain, diutamakan. Jadi walaupun Kedah memang sudah muncul lebih awal daripada Melaka, pada tahun 1477, Kedah memohon kebenaran menggunakan nobat kerajaan Melaka. Dan kemudian menjelang tahun 1957, bila Tanah Melayu akan menjadi negara bangsa, Tengku Abdul Rahman, Ketua Menteri, memohon kebenaran menggunakan nobat Kedah untuk yang di Pertuan Agong. Jadi nobat yang di Pertuan Agong sekarang ini memang berasal dari Melaka. Dari Melaka lah kemudian yang memainkan peranan menubuhkan kerajaan mula-mula di Perak, kemudian Johor Lama, dan selepas itu Terengganu, Kelantan, Pahang. Hanya Perlis dan Johor masa kini bukan ditubuhkan berasaskan daulat Iskandar Zulkarnain. Perlis ditubuhkan pada 1842 oleh Kerajaan Siam. Dan Johor masa kini pada 1885 menjadi kesultanan bila Queen Victoria menaikkan status Maharaja Abu Bakar kepada Sultan Abu Bakar. Jadi keseluruhannya ada 7 kerajaan di negara ini yang muncul berasaskan daulat Iskandar Zulkarnain. Dan suatu masa dulu ada seorang Amerika, wartawan Amerika, setelah dia melawat Tanah Melayu ini, pernah menulis buku di mana dia katakan Melaka is the mother of Malaya. Jadi Perak sudah mula pada 1528. Dan sejak masa itu sampai sekarang tidak ada masalah. Walaupun pergaduhan berlaku dari semasa ke semasa, tapi sistem tetap sama. Setiap kali seorang raja mangkat, jadi memang ada waris. Dan waris itu dan daripada waris itu akan dipilih satu orang untuk menjadi sebagai pengganti. Oleh sebab itu dalam masyarakat Melayu masa dulu yang kita sebutkan sebagai sultan sekarang ini disebutkan sebagai Yang di-Pertuan. Jadi sultan hanya menjadi gelaran. Contohnya Sultan Abdul Samad, Yang di-Pertuan negeri Selangor dan segala jajahan takluknya macam itu. Sistem beraja hanya mula berubah sedikit sebanyak bila Tanah Melayu menjadi negara bangsa pada 31 Ogos 1957. Walaupun sebelum itu, iaitu pada masa tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu,
pada 1 Februari 1948 sudah diperkenalkan apa yang disebutkan sebagai perlembagaan. Sebelum Perang Dunia Kedua, hanya Johor ada perlembagaan bertulis, yang lain tak ada. Ya. Dan perlembagaan, maksud perlembagaan ialah undang-undang tertinggi sesebuah negara. Jadi negara yang ada perlembagaan itu, kalau ada apa-apa undang-undang lain yang bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang itu tidak sah. Jadi kedudukan raja juga. Ya. Bila sudah ada perlembagaan, maka raja sendiri daripada raja berdaulat menjadi raja berperlembagaan. Jadi raja pun mesti bertindak berasaskan perlembagaan. Tidak seperti dulu raja itu mempunyai kuasa yang sepenuhnya. Itu perbezaan. Ini sebenarnya suatu perkara yang banyak dibincangkan sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Yang selalu diutamakan ialah apakah bila sudah ada pentadbiran pusat, ya, pentadbiran di setiap negeri itu akan menjadi semakin lemah. Ya. Dan ramai orang di setiap negeri memang tak setuju dengan sistem di mana pemerintahan pusat itu diberi banyak kuasa. Jadi perbahasan berlaku selama sejak 1920-an. Dan walaupun bila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, ya, tak ada perbahasan, tetapi bila perlembagaan itu disediakan, memang ada jaminan supaya pihak pusat pemerintahan itu tidak selalunya dapat mengatasi pihak pentadbiran di peringkat negeri. Ya. Jadi perkara itu dibincangkanlah dengan lama dan dengan cara yang menasabah, ya. Mereka tidak banyak bergaduh, ya. Dan akhirnya timbul suatu sistem di mana dua pihak berasa puas hatilah. Saya rasa kita tak dapat menafikan dari banyak segi pentadbiran Perak itu sangat berkesan kerana Perak memang negeri yang paling maju. Walaupun Kuala Lumpur dipilih sebagai pusat pentadbiran, maka pihak British memberi tumpuan kepada Kuala Lumpur. Ya. Tapi Kuala Lumpur dipilih bukan kerana Kuala Lumpur begitu maju, tapi dari segi geografi. Kuala Lumpur ini berada di tengah di antara Pulau Pinang dengan Singapura. Jadi kerana faktor geografi, Kuala Lumpur dipilih sebagai pusat pentadbiran. Kalau dilihat dari segi kemajuan, tak dapat dinafikan Ipoh lebih maju dan Perak itu memang lebih maju daripada Selangor. Ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah Perak sebelum Perang Dunia Kedua, ya, memang banyak aspek yang positif. Ya. Macam dari segi
pendidikan pun, walaupun di Selangor ada Victoria Institution, tapi di Perak memang ada lebih banyak sekolah yang maju dan masa misalnya apa yang dipanggil Queen Scholarship itu ditawarkan, ramai yang menang Queen Scholarship ini berasal dari Perak juga. Dari segi perkembangan sukan, Perak pun sangat maju. Ya. Jadi kita boleh anggap Perak sebagai tempat di mana sistem pentadbiran itu sangat berkesan. Perak sangat menarik kerana di Peraklah ditubuhkan parti politik yang sangat berkesan. Ya. Hanya keadaan di Perak berpecah dua. Ya. Yang menubuhkan parti yang sangat berkesan itu ialah dua orang adik-beradik. Nama mereka DR dan SP Srinivasagam. Mula-mula ahli politik yang lebih terkenal ialah Panglima Bukit Gantang. Beliau adalah orang Melayu pertama menjadi peguam. Dan nama yang sebenarnya ialah Haji Abdul Wahab bin Tok Muda Abdul Aziz. Beliau pernah menjadi setiausaha UMNO. Jadi bila UMNO ditubuhkan pada tahun 46, beliau menjadi setiausaha, dan bila wakil negara ini mengadakan perundingan dengan pihak British, beliau memang menjadi penasihat kerana beliau pakar dalam bidang undang-undang. Beliau juga rapat dengan Datuk On. Jadi bila Datuk On keluar dari UMNO pada tahun 51, ya, Panglima Bukit Gantang pun ikut Datuk On. Dan bila tubuhkan parti sendiri di Perak, dipanggil National Association of Perak, NAP, untuk menyokong Datuk On. Tetapi kemudian bila Datuk On kurang berjaya dan UMNO lebih berjaya, Panglima Bukit Gantang sendiri sudah tidak begitu berkesan dalam politik. Tapi beliau masih memainkan peranan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak. Kerana pada tahun 1957, masa beliau menjadi Presiden, buat kali pertama Perak memenangi Piala HMS Melaya. Jadi sangat menarik. Dan politik di Perak itu semasa DR Srinivasagam dan SP Srinivasagam berada, memang nampaknya apa yang dipanggil perikatannya tidak begitu kuat. Selepas dua adik-beradik ini meninggal dunia, barulah perikatan menjadi semakin kuat. Perak tidak memainkan peranan utama. Yang memainkan peranan utama, macam saya katakan, ialah Singapura mula-mula. Walaupun Singapura itu menghadapi masalah nak bekerjasama dengan negara Melayu. Tapi apa yang berlaku di Singapura memberi kesan kepada tanah Melayu. Walaupun kalau di kalangan orang Melayu, ya, Persatuan Negeri yang pertama memang di Perak pada tahun 1936. Hanya Pulau Pinang lebih awal menubuhkan Persatuan Melayu Pulau Pinang. Hanya Persatuan Melayu Pulau Pinang itu kebanyakannya orang India yang beragama Islam. Jadi keadaan di negara ini sangat mengelirukan jugalah. Di Singapura
Bila Kesatuan Melayu Singapura ditubuhkan, mereka tak terima orang India atau orang Arab. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, inilah masalah yang selalu dihadapi oleh penduduk negara ini. Siapakah orang Melayu dan perlukah negara ini diadakan kerakyatan? Itu semua banyak dibincangkan sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Kalau disebutkan tentang tokoh itu, saya rasa yang penting tu tak semestinya ahli politik. Mereka yang memainkan peranan yang lebih berkesan menguruskan pentadbiran di peringkat negeri. Macam saya katakan tadi, Perak banyak melahirkan juga pemimpin yang terkenal, yang berkebolehan, ya. Dan pada peringkat ini ramai sudah dilupakan. Maktab Melayu Kuala Kangsar misalnya banyak melahirkan pemimpin yang berkebolehan, tapi ini tidak dirakamkan dalam sejarah. Jadi di sekolah pun mereka tak tahu lagi siapa Raja Zahar bin Raja Badiuzzzaman misalnya. Mereka tak tahu. Dan tentu sekolah seperti sekolah Clifford Kuala Kangsar sekarang sudah dilupakan. Orang tak sebut lagi nama sekolah itu. Kalau kita perhatikan di Perak itu memang ada bahagian utara, hulu, barat, tengah, selatan dan hilir. Di setiap kawasan ada satu kaum yang lebih ramai. Kalau kita pergi ke Hulu Perak, kita dapati logat Melayu yang biasa digunakan ialah logat Patani. Kalau Perak Utara, logat itu adalah logat yang sama dengan logat Kedah. Ini mungkin kerana bila Siam menakluki Kedah pada 1821, ramai orang Kedah berhijrah ke Pulau Pinang dan Perak Utara. Dan kalau kita pergi ke bahagian tengah, logat tak sama juga. Turun ke hilir, sekali tak sama. Jadi setiap tempat, setiap kawasan yang ada suatu kaum yang tertentu itu menjadi suatu daerah. Oleh sebab itu Perak ada banyak daerah, banyak logat juga. Orang Cina juga. Macam orang Cina kebanyakan orang Cina di Ipoh tak sama dengan orang Cina di Teluk Intan. Dan orang Cina di kawasan Krian juga tak sama dengan orang Cina di Ipoh. Di Setiawan misalnya, ada ramai orang Cina yang dipanggil Fuchau. Dan di Lenggong, ramai orang Cina dipanggil Kongsai. Macam itu keadaannya. Orang India juga. Ya. Orang India yang banyak duduk di kawasan bandar itu Tamil. Ya. Yang banyak duduk di ladang Telugu. Ya. Dan banyak yang berada di bandar sebagai peniaga itu adalah golongan Chettiar. Itulah keganjilan masyarakat Malaysia. Ini menjadikan pentadbiran setiap kawasan itu lebih berkesan, lebih mudah. Kerana kalau tidak ada sempadan, ya, mungkin boleh menimbulkan banyak masalah.
Yang paling penting bagi saya ialah penyelidikan. Sekarang golongan muda tidak menjalankan penyelidikan. Jadi mereka tak tahu apa yang telah berlaku. Dan kita bernasib baik kerana bahan untuk sejarah negara ini banyak. Disimpan bukan hanya di sini tetapi di beberapa tempat di dunia. Di Amsterdam ada, di London ada, ya. Di negara Jerman pun ada, Jepun pun ada, di India pun ada. Tapi nak mencari sarjana muda yang rajin sangat susah. Kalau kita tidak mahu membuat kajian berasaskan penyelidikan, tentu kita tak boleh dapat gambaran yang tepat. Dan Perak sebagai negeri yang paling maju di semenanjung Tanah Melayu sudah tentu sejarahnya lebih kaya juga. Tanpa penyelidikan, kita tak dapat menentukan bagaimanakah Perak boleh berkembang dengan begitu berjaya. Teknologi tak boleh membantu kita dalam bidang sejarah. Kerana dalam bidang sejarah, kita lebih memberi tumpuan kepada budaya. Kalau nak memahami manusia, kita perlu memahami budaya. Teknologi boleh diuji di dalam makmal. Budaya tak boleh diuji di dalam makmal. Kita perlukan cara yang lain untuk memahami budaya. Dan sejarah memang suatu cara yang boleh membantu kita memahami budaya satu-satu kaum atau satu-satu masyarakat.